Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وحكمة اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala rahmat Allah. Kita masih lagi diberikan peluang untuk meneruskan sisa-sisa kehidupan kita. Mudah-mudahan kita terus menggunakan nikmat nyawa yang diberikan oleh Allah, nikmat sihat yang dikurniakan oleh Allah ini dengan melaksanakan menghimpunkan segala amal ibadah yang bakal menjadi bekal kita di akhirat nanti insya-Allah. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat yang sama-sama berjuang menyebarkan Islam, menegakkan Islam, memastikan Islam itu terus sampai kepada kita dan menjadi pegangan dan anutan kita mudah-mudahan hinggalah ke akhir hayat kita nanti insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Pertamanya saya nak sampaikan salam daripada pengarang kitab ni, Ustaz Syahril Azman bin Abdul Halim Al-Hafiz. Dengan lafaz Assalamualaikum katanya, sampaikan salam saya pada jemaah surau. Dia tanya surau mana? Saya sebut Surau Al-Azim, Kampung Batu Tiga Temuh. Dekat mana tu? Dekat Tapah. Oh, saya tak pernah sampai lagi Tapah dia tu. Kan? Saya beritahulah laluan nak naik ke Cameron Highland. Cameron pernah pergi, tapi nak ikut Ipoh dia tu. Tak ikut Tapah. Kena datang Tapah lah kata. Kan? Jadi YB kot sekarang ni kalau tak silap lah. Hari tu YB, sekarang mungkin tak lah kot. Dan dia bertanding daerah Jengka. Kan? Adun Jengka kalau tak silap. Baik, insyaAllah kita teruskan muka surat 7. Kalam pengarang. Kata-kata aluan tu kita skip. Kita masuk pada kalam pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Kalam pengarang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya suatu yang terpesong. Maksudnya kitab Al-Quran itu zalikal kitab la raiba fi. Tidak terpesong, tidak ada sebarang keraguan padanya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bagi jaminan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menurunkan az-zikra, nama lain bagi Al-Quran. Nama lain Al-Quran, nama yang lain juga disebut az-zikra.
kami yang menurunkan Al-Quran, Az-Zikra itu, wa inna lahu lahafizun, dan kami jualah yang menjaganya. Kan? Sebab itu Al-Quran itu, authentic of Al-Quran itu terpelihara sampailah ke hari ini. Orang Barat dicuba nak memesongkan ayat-ayat Al-Quran, dicuba nak ubah, dicuba nak tambah, dibuang, dikurangkan sebahagian ayat Al-Quran dalam surah-surah tertentu, dibuang ayat-ayatnya, perkataan-perkataan. Kan, kemudian ada yang ditambah ayat-ayat tertentu dalam ayat Al-Quran, diselit-selitkan. Itu pun dapat kita detect. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu bukan hanya pada mushaf, tapi Al-Quran itu terletak pada hati pembaca. Kan? Sebab itu ada orang yang menghafaz Al-Quran, jadi bila yang kita hafal tu, kita tengok yang kita baca lain. Secara tak langsung dapat dikesan perubahan-perubahan yang berlaku. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kami yang menjaga Al-Quran itu. Tidak ada sebarang, tidak pernah terpesong. La raiba fih, tidak ada keraguan. Selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW dan juga ke atas kaum keluarganya, sahabat-sahabat yang sentiasa bersama dengannya ketika susah dan ketika senang. Alhamdulillah, kata pengarang, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan hidayahnya saya dapat memperbetul, menambah baik dan menyusun kembali juzuk ketiga siri tafsir Ma'arif Al-Quran yang membahaskan surah Al-Insan dengan uslub dan cara yang memudahkan pembaca memahaminya. Ini telah dimurnikan. Kalau tengok di dalam kitab yang kita guna sebelum ni, rasanya di belakang ni ada list kitab dia, kan? Gambarnya lain dengan gambar depan. Ni sama. Ada dalam ni sama. Pasal kitab yang surah As-Sajdah tu, surah As-Sajdah lu, gambar belakang ni lain. Maksudnya gambar depan surah Al-Insan, kitab tafsir surah Al-Insan ni gambar lain. Kalau tak silap saya lah. Maksudnya ini telah dimurnikan, telah dicantikkan lagi susunan bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya baginda Nabi SAW sentiasa membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan dalam sembahyang subuhnya pada setiap pagi Jumaat. Maknanya surah ini sunnah Nabi, kan? Kita di surau kita ni buat setiap pagi Jumaat kita baca surah As-Sajdah dalam rakaat yang pertama solat subuh, kemudian rakaat yang kedua kita baca surah Al-Insan. Ada buat tak? Tuan-tuan baca tak? Rakaat yang kedua, solat subuh pagi Jumaat dalam rakaat kedua surah Al-Insan ni baca tak? Tuan-tuan baca? Tak baca? Memang kita tak baca, sebab yang baca siapa? Imam yang baca. Kita dengar, makmum dengar je lah, kan? Tapi perasan ke yang imam baca tu surah Al-Insan? Perasan? Tahu sebab panjang, kan? Lepas tu ada pula letak kat depan tu, kan? Baik, ikut sunnah Nabi. Kita buat tu sebab nak ikut sunnah Nabi, kan? Sebab Nabi baca setiap pagi Jumaat, subuh pagi Jumaat, Nabi akan baca rakaat pertama selepas Al-Fatihah surah As-Sajdah, rakaat kedua selepas Al-Fatihah surah Al-Insan. Satu surah komplit. Jadi sunnah Nabi. Kita buat, niat kita ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Bukan saya saja, kan? Kita buat tu, kita niat, aku nak ikut sunnah Nabi, dapat pahala ikut sunnah. Dah pahala baca Quran dapat pahala niat ikut sunnah Nabi. Dua sekali dapat, sesudah tiga boleh dapat, kan? Ganjarannya banyak, peluang pahala yang boleh kita garap sunnah. Maka sebab itulah surah Al-Insan dipilih sebagai juzuk ketiga siri tafsir Ma'arif Al-Quran. Surah ini jadi dipilih sebagai juzuk yang ketiga. Juzuk yang pertama adalah tafsir surah Al-Fatihah. Tafsir surah Al-Fatihah itu yang mula-mula disusun. Kemudian yang kedua tafsir surah Al-Mulk. Yang ketiga surah Al-Insan. Itu ikut susunan pengarang, kan? Ikut susunan yang dikarang oleh pengarang Ustaz Syahril Azman. Baik. Di antara intisari kandungan surah ini, kita tengok intisari kandungan surah Al-Insan ini secara ringkas. Pertama, Allah SWT memulakan kalamnya dengan menceritakan tentang asal-usul kejadian manusia. Part yang pertama, Allah Ta'ala menceritakan tentang asal-usul kejadian manusia, kan? Hebatnya Al-Quran ini surah ni namanya surah Al-Insan.
selain menceritakan tentang manusia, al-insan maksudnya manusia. Maknanya surah ini cerita tentang kita, tentang diri kita ni. Kan? Yang pertama Allah Taala ceritakan bagaimana asal usul kejadian kita supaya kita tak lupa diri. Kan? Supaya kita tak leka, tak lalai, tak lupa diri kita, tahu supaya kita tahu asal usul kita. Kan? Namanya surah Al-Insan, manusia. Ada juga surah Al-Jin. Surah tentang jin. Kan? Suratul Jin. Surah tentang jin. Ada juga surah yang tajuk yang nama surahnya tentang haiwan. Al-Baqarah, kan? An-Nahlu, lebah, An-Namlu, semut, Al-Ankabut, apa, laba-laba. Kan? Surah tentang hebatnya Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji manusia dengan berbagai ujian untuk memastikan secara zahir siapakah di kalangan hamba-hambanya yang beriman dan kufur. Dalam surah ini juga Allah menceritakan tentang bagaimana ujian yang akan diberikan kepada manusia. Ya. Setiap orang bentuk ujiannya tak sama. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah Ta'ala kata kami sentiasa akan menguji manusia. Dengan apa? Dengan perasaan takut. Wal-ju', kelaparan. Wa-naqsim minal amwal, kekurangan, kehilangan harta benda. Wal-anfus, kematian. Was-samarat, kehilangan tanaman, tumbuh-tumbuhan yang tak menjadi. Kan? Kalau jadi pun tiba-tiba dia lebur. Kan? Allah Ta'ala memang akan uji kita. Dan bentuk-bentuk ujian itu tak sama setiap orang. Ada orang diuji macam ni, ada orang diuji macam ni, tak sama. Kita kata, alah, simple macam tu pun tak boleh nak hadap. Kita tengok orang tu diuji, seorang tu diuji, bagi kita, alah, benda yang dia kena tu simple je, takkan tu benda tak boleh nak hadap. Tapi orang yang menghadap ujian tu, dia rasa macam teruk sangat. Sampai tak boleh nak hadap. Kita tengok, alah, simple je benda tu. Senang je. Kan? Nak keluar daripada masalah tu senang je. Tapi setiap orang tak sama. Kan? Penerimaannya tak sama, bentuk ujiannya pun tak sama. Yang pasti Allah Ta'ala sentiasa akan uji kita. Kan? Mahalnya emas itu sebab setelah dia dicanai, dibakar, diketuk, kan, dihempuk, dihenyak, akhirnya barulah dia dapat emas yang tulen. Kan? Yang paling mahal sekali emas apa? Grade 912, 916, paling mahal sekali 999. Tapi 999 tu orang pakai ke tak pakai? Orang pakai ke? Tak pakai. Sebab dia tulen. Oleh kerana tulen, dia lembut. Kalau pakai gelang 999 tu, seminggu je. Jadi besar. Sebab dia akan meri. Sebab dia tulen. 916 tu boleh pakai. Sebab dia dah ada campur bahan. Harga dia turun sikit. Kan? Sebab tu emas tu mahal. Setelah dicanai, dibakar. Kan? Begitu jugalah nak melahirkan seorang manusia yang hebat, dia akan sentiasa diuji. Nabi SAW pun diuji. Macam-macam Nabi diuji. Kan? Ketika Nabi pergi ke Taif cuba nak mencari nak buka port baru. Nak bawa Islam itu ke Taif. Tujuannya nak buka port baru. Nak cari port baru lah. Kan? Dah di Mekah orang tak nak terima. Nabi pergi ke Taif. Taif ni kampung nenek moyang dia. Kan? Nabi pergi ke Taif. Tapi bila sampai di Taif, apa yang berlaku? Nabi dihalau. Kan? Nabi ditohmah, dihina, dihalau, dan paling dahsyat dibaling. Dibaling batu. Takkan Nabi nak masuk juga ke Taif, sehingga kan kata riwayat berdarah kepala Nabi kena batu. Kan? Luka kepala Nabi sehingga darah yang mengalir tu penuh dalam kasut Nabi. Punya dahsyat Nabi diuji. Kita kan keluar dakwah ada orang baling batu. Keluar gas petang ada orang baling batu, tak ada. Kan? Habis sangat pun orang tak buka pintu ke, kan? Orang tak buka pintu je. Tak pun anak datang beritahu, abah sudah cakap abah tak ada. Punya bijak kan. Nabi diuji sampai macam tu sekali dalam nak berdakwah. Memang setiap orang akan diuji. Bagaimana bentuk ujian? Itu masing-masing. Kan? Masing-masing. Yang pasti kita akan diuji. Setelah diuji, barulah kita dapat tahu ashkuru am akfur. Aku jadi orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Ada orang kuat ibadah, rajin solat berjemaah, tapi bila diuji sedikit, lebuh solat jemaah.
Saya silap lebuh terus semayang, tak nak semayang dah. Sehingga sampai peringkat dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah Ta'ala. Selama ni aku taat, aku ikut perintah kau ya Allah, kenapa kau uji macam ni sampai aku tak boleh? Kan? Ada orang macam tu. Tapi ada orang dengan sebelum ni dia lalai, tiba-tiba Allah Ta'ala uji dia sikit je ujian, terus dia jadi orang yang sentiasa taat perintah Allah. Kan? Ada juga yang macam tu. Jadi ujian tu nak menjadikan kita orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Macam mana kita nak lalui ujian? Ini diceritakan dalam surah Al-Insan. Yang ketiga, Allah SWT juga menerangkan tentang sifat dan keistimewaan yang disediakan olehnya terhadap mereka yang beriman, dan menerangkan tentang sifat dan kesengsaraan yang disediakan terhadap mereka yang kufur dan ingkar. Allah Ta'ala ceritakan bagaimana orang yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, bagaimana layanan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila kembali ke akhirat nanti. Dan bagi orang yang kufur, orang yang ingkar perintah Allah, bagaimana mereka akan dilayan oleh Allah di akhirat nanti, juga akan diceritakan. Yang keempat, antara sifat dan amalan golongan yang bersyukur ialah menunaikan nazar. Dalam ayat ini cerita tentang nazar, memberi makan kepada golongan miskin dan takutkan azab Allah. Ini antara amalan tentang orang yang bersyukur. Nazar itu apa? Kadang kita bernazar, ada orang dia bernazar, dapat ini dia nak buat ni. Itu bernazar. Kan, dia macam niat lah, dia berjanji. Kan? Dapat projek ini, nak buat kenduri kambing golek 3 ekor kat surau. Contoh, kan, dia bernazar. Dapat projek ni, projek banyak ni. Kan? 3 ekor kambing golek kat surau. Kan? Dia pun usaha, suruh orang doa lah apa, semua dapat. Bila dapat projek yang dia nak tu, sebab dia dah bernazar tadi, dia kena tunaikan. Jadi wajib. Wajib dia tunaikan. Kalau tak tunaikan, fantazirus sa'ah. Tunggulah saat kehancuran. Kan? Sebab dia dah berjanji dengan Allah SWT. Itu nazar. Kan? Bagaimana orang yang berpegang dengan nazar. Baik, yang kelima, balasan Allah terhadap mereka yang sabar dalam menunaikan perintah Allah. Kan? Orang yang sabar dalam nak melaksanakan perintah Allah ni kena banyak sabar. Kan? Ista'in ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kan? Sabar dan solat. Allah Ta'ala sebut sabar dan solat. Nak solat tu kena sabar. Kalau tak sabar, orang tak boleh nak solat kalau tak sabar. Kan? Tuan-tuan boleh hadir ke sini sebab sabar. Kan? Allah, hujan lah pula. Baru ingat nak naik motor, hujan. Terpaksa nak kereta datang. Kan? Sabar dengan ujian tu. Sampai juga ke sini. Kan? Baik, yang keenam, diakhiri dengan pengisytiharan Allah bahawa Al-Quran adalah pemberi peringatan dan nasihat kepada seluruh manusia. Itu ayat yang akhir. Bahagian yang keenam daripada surah Al-Insan. Baik. Semoga kehadiran buku ini dapat membantu umat Islam untuk memahami Al-Quran dengan lebih jelas dan seterusnya beramal dengannya demi menunaikan tanggungjawab sebagai seorang mukmin dan muslim agar mendapat keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengharapkan sebarang kekurangan dan kesilapan yang ada dalam penulisan ini mendapat teguran, membina para pembaca, terutamanya para alim ulama, ilmuwan Islam, demi untuk mencapai cita-cita yang satu, iaitu menegakkan agama Islam dan memerintah dunia dengan agama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, kerana engkau jualah sebaik-baik pembuka. Al-A'raf ayat 89. Syaril Azman bin Abdul Halim Al-Hafiz, Bandar Jengke, Pahang, 3 Februari 2020 Masihi. Baru lagi kitab ni, 2020 kan. Agaknya masa PKP tu dia mengarang. Baik. Habis kata pengarang, kalam pengarang. Baik, kita terus kepada surah Al-Insan. Bab yang pertama, pengenalan. Muqaddimah surah Al-Insan. Kita terus masuk kepada surah Al-Insan. Surah Al-Insan merupakan surah yang ke-98 mengikut tertib penurunannya, dan ia turun selepas surah Ar-Rahman. Surah yang ke-98. Surah yang ke-98 turun.
mengikut tertib turunnya turunnya Al-Quran. Surah yang ke-98 dan turun selepas surah Ar-Rahman. Maknanya surah Ar-Rahman itu 97. Surah yang ke-76 mengikut tertib susunannya dalam Al-Quran. Susunan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan surah Al-Insan ini surah yang ke-76. Dalam juzuk 29. Dalam juzuk 29. Okay. Mengandungi 31 ayat sahaja. 31 ayat. Senanglah nak hafal, sikit je. 31 ayat. Surah As-Sajdah 30 ayat. Surah Al-Mulk 30 ayat. Kalau tak silap, 30 ayat. Tiap-tiap malam baca, tu pun tak hafal lagi. Kan? Ni 30 ayat surah Al-Insan. Tiap-tiap minggu kita dengar imam baca. Islam imam pun tak hafal, baca kat depan. Kan? 31 ayat. Mempunyai 5 nama. 5 nama. Yang pertama suratul Insan, surah manusia. Saya sebut dulu hebatnya seseorang itu dia ada banyak gelar, banyak nama. Kan? Begitu jugalah hebatnya surah ini, dia ada banyak nama. Kan? Suratul Amsyaj, surah yang bercampur. Suratul Dahr, surah masa. Suratul Abrar, surah golongan yang berbakti. Dan yang kelima surah Hal-Ata, surah sesungguhnya telah berlalu. Surah Hal-Ata. Sebab apa? Sebab mulanya dengan ayat Hal-Ata. Kan? Ayat mulanya Hal-Ata. Jadi surah apa? Surah Hal-Ata. Yang kita dah baca surah apa? Baca surah Alif Lam Mim. Baca Alhamdulillah. Baca Alhamdulillah. Kita buat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baca surah Al-Fatihah, tak tahu. Bila? Surah Al-Fatihah, surah apa? Baca surah Al-Ikhlas, dah tak tahu. Baca surah An-Nas, tak tahu surah apa. Qul a'udzu birabbil qul a'udzu birabbil nas, cakaplah kan. Jadi nama-nama surah tu dipetik, diambil daripada awal ayat. Kan? Begitu jugalah surah Al-Insan ni dinamakan juga surah Al-Ata. Semudah kita faham. Baik. Surah Al-Insan Makiyah atau Madaniyah? Makiyah atau Madaniyah? Baik, surah Makiyah tu apa? Buat ulang kaji. Ini dalam tafsir awal surah Al-Fatihah. Surah Makiyah iaitu surah yang turun di Mekah. Yang surah yang turun di Mekah sebelum hijrah. Dia dua kategori. Pertama turun di Mekah dan kedua sebelum hijrah. Dinamakan surah Makiyah. Okay. Yang kedua surah Madaniyah. Madaniyah tu macam mana? Turun di Madinah selepas hijrah. Surah yang turun di Madinah selepas hijrah. Ada juga surah yang ayat yang turun di Mekah ketika Amul Fathi, kan, ketika pembukaan kota Mekah. Turun di Mekah tapi berlakunya selepas hijrah, maka dia dikategorikan sebagai surah Madaniyah juga sebab selepas hijrah. Jadi terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan ulama di dalam masalah ini kepada 3 golongan. Sebagaimana yang dinakalkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami'ul Ahkamil Quran. Okey, ada 3 pandangan tentang surah Al-Insan ni. Pertama dikata surah Makiyah. Menurut pandangan Ibnu Abbas, Muqatil dan Al-Kalbi. Mereka ni kata surah Al-Insan ni surah Makiyah. Maknanya apa? Turun di Mekah sebelum hijrah. Yang kedua, pendapat yang kedua kata surah Madaniyah. Mengikut pandangan jumhur ulama. Kebanyakan ulama kata surah Al-Insan ni surah Madaniyah. Dan yang ketiga dikatakan qila. Qila ni makna siapa yang kata ni tak jelas. Siapa yang sebut. Dia kata bahawa dari ayat 1 hingga ayat 22 Madaniyah. Manakala dari ayat 23 hingga ayat 31 Makiyah. Kan? Ya, surah ni terbahagi kepada 2. Banyak surah ayat-ayat Al-Quran yang terbahagi macam tu. Kan? Baik. Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah di dalam tafsir Zilalnya, tafsir fi Zilalil Quran, mentarjihkan bahawa surah Al-Insan adalah Makiyah. Kata Syekh Qutb, walakinnaha makiyatun wa makiyatuha zahiratun jiddan fi mawdu'iha wa fi siyaqiha wa fi simatiha kulliha. Lihada rajihna makiyatiha. Dan surah ini adalah surah
berdasarkan kepada tajuk perbahasannya. Apa yang dibahaskan lebih kepada membentuk akidah. Yang membentuk akidah ni kebanyakannya surah Makkiyah. Ibarat ayat-ayatnya dan keseluruhan tanda-tandanya. Oleh sebab itulah kami mentarjihkan riwayat-riwayat yang mengatakan surah ini surah Makkiyah. Jadi kita nak pegang yang mana? Kita ambil yang ni. Kan? Kita kata surah Al-Insan ni surah Makkiyah. Baik. Habis. Okay. Ada 3 pandangan. Jadi kita ambil yang paling rajah yang telah ditarjihkan oleh Syekh Qutb. Surah Al-Insan adalah surah Makkiyah. Maksudnya turunnya di Mekah. Baik. Seterusnya, kenapa dinamakan surah Al-Insan? Kenapa tak letak nama lain? Tak diguna pakai nama lain. Kan ada 6 jenis nama tadi. Kan? Ada 5 nama tadi. Kenapa dalam Quran tu tak tulis surah Al-Amshaj? Kan? Kenapa diguna surah Al-Insan? Berkata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dinamakan surah Al-Insan kerana pembukaan surah dimulakan dengan menyebut tentang penciptaan manusia dan kewujudannya. Kan? Hal ata 'alal insan. Kan? Di awal surah itu mulakan dengan perkataan insan. Jadi dinamakan surah ini surah Al-Insan. Yakni manusia merupakan sesuatu yang tidak wujud pada asalnya tetapi kemudiannya menjadi khalifah di atas muka bumi. Sebelum kita ada, sebelum ni kita tak ada. Sebelum lahirnya kita di atas muka bumi, sebelum Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS, dah makhluk yang menghuni di bumi. Kan? Sebelum Nabi Adam dijadikan, dah makhluk lain yang Allah Ta'ala ciptakan, yang Allah Ta'ala jadikan, yang diletakkan di bumi, dipantau oleh para malaikat. Kan? Tapi makhluk itu mereka bercakaran sama sendiri, berlaku pembunuhan, pertumpahan darah dan sebagainya, buat masalah. Kan? Sehingga kan bila Allah Ta'ala kata kepada malaikat dalam surah Al-Baqarah tu kan, dialog malaikat dengan Tuhan kan, bila Allah Ta'ala beritahu inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi. Masa tu ibarat mungkinlah malaikat dah tension dah dengan makhluk yang ada kat bumi yang duk buat masalah ni kan. Tiba-tiba Tuhan kata aku nak cipta satu makhluk yang akan ditempatkan di bumi dan mereka akan jadi khalifah di bumi. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Tuhan, kau nak jadikan makhluk yang ada di bumi ni yang menumpahkan darah, yang membuat kejahatan, dan menumpahkan darah. Tapi Allah Ta'ala kata aku lebih mengetahui. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu, daripada apa yang kamu tidak tahu. Setelah Allah jadikan Adam, Allah Ta'ala ajarkan kepada Adam semua nama, semua perkara. Lalu dipersembahkan kepada malaikat dan akhirnya sehinggalah Adam diletakkan di bumi, dikeluarkan daripada syurga, dicampakkan tu sebab kesalahan ni kan. Diletakkan di bumi. Memang tujuan kejadian manusia untuk diletakkan di bumi, menjadi penghuni bumi. Kan? Jalan cerita tu hanya sistem dia saja. Kan? Sistem bagaimana Allah jadikan. Kan? Tapi tujuan asalnya adalah untuk ditempatkan di bumi. Allah Ta'ala jadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Sebab itu kita ni khalifah. Khalifah tu apa? Ketua lah. Kan? Kita ni ketua. Selain daripada kita manusia yang menghuni di bumi, apa lagi makhluk yang ada di bumi? Kan? Haiwan, tumbuh-tumbuhan, lagi jin. Kan? Yang kita tak nampak. Gunung ganang. Macam lah. Batu-bata semua tak mengancam kita, tak ada masalah kan? Yang kata kita menjadi ancaman kita apa? Jin. Kan? Kenapa takut dengan jin? Kita khalifah kot. Cakap besar. Kan cakap besar. Hakikatnya begitulah. Cuma masalahnya kita tak nampak dia. Kan? Jin tu Allah Ta'ala tak izinkan kita untuk dapat melihat dia. Kan? Tapi kita ni khalifah. Kita ketua. Kan? Balik anak menangis ada masalah. Tanya, siapa kacau? Kan? Kita khalifah. Ketua mesti dia ada garang dia. Kan? Jangan tengok orang kena rasuk, kita pula lari. Janganlah. Kan? Kita khalifah datang, tunjuk kita punya
laki pula kan. Kejantanan kita tu. Baik. Khalifah di atas muka bumi. Manusia ni. Okey, fadilat surah Al-Insan. Apa kelebihan surah Al-Insan? Kita baca apa kelebihan yang kita dapat. Nabi SAW sentiasa membacanya di dalam sembahyang subuh pada setiap hari Jumaat. Dalilnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajr alif lam tanzil, yakni alif lam tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya adalah Nabi SAW sentiasa membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan di dalam sembahyang subuh pada hari Jumaat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil yang kata Nabi sentiasa baca. Jadi kita pun bacalah kan. Buat tak di sini? Buat. Siapa imam? Kan? Pagi Jumaat je semua duduk kat luar. Tunggu siapa yang boleh jadi imam sampai kan. Subuh lewat sekarang. Semasa dah siap nak pergi kerja kan. Tiba-tiba Allah dah lambat. Kena ada orang yang ambil tanggungjawab ni. Hafal dan dia boleh jadi imam. Kan? Sebab apa? Nak ikut sunnah Nabi SAW. Yang kedua, surah ini menimbulkan perasaan rindukan syurga. Membuatkan kita rasa rindu kepada syurga. Qala Hammad bin Zaid, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra'a hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri wa qad uzzilat alaihi wa 'indahu rajulun aswadu kana yas'alu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Umar bin al-Khattab la tuthqil 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'hu ya ibn al-Khattab qala fanazalat alaihi hadhihi surah wa huwa 'indahu falamma qara'aha alaihi wa balagha sifatal jinan zafratan fakharajat nafsuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhraja nafsa sahibikum asyuqu ilal jannah. Berkata Hammad bin Zaid ni salah seorang tabi'in. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika membaca hal ata'al insani hinum minad-dahr, sedangkan pada masa itu di sisinya ada seorang lelaki berkulit hitam. Orang Habsyi, kulit hitam. Ramai sahabat yang berkulit hitam, bukan Sayyidina Bilal seorang. Kan? Ramai. Sebab yang awal-awal yang mengikut Islam, yang menerima Islam tu bukan orang-orang hebat, orang kaya, tidak. Kan Islam tu didokong oleh orang miskin, orang susah, hamba abdi. Kan? Jadi kebanyakan orang Habsyah ni dia kulit hitam ni dia keras. Kan? Tubuh dia keras, sasa, sadar. Kan? Jadi kuat bekerja. Orang kulit hitam ni banding orang kulit cerah, dia manja, biasanya manja sikit kot. Kan? Tuan-tuan ada menantu, berapa orang menantu lelaki? Cuba beza, tengoklah. Yang jenis kulit putih tu dia suka macam mana. Yang kulit gelap, kulit hitam tu biasanya dia ganas sikit. Kan? Dia aktif lebih. Biasanya begitu. Kan? Wallahu a'lam. Baik. Jadi orang Habsyah ni yang sentiasa menanyakan soalan kepada Nabi sehingga dia ditegur. Dia ni suka bertanya kat Nabi. Suka nak bertanya. Sikit nak tanya. Tak faham sikit tanya. Kan? Dia rajin bertanya ni bagus juga. Tapi kadang-kadang membawa masalah. Rajin bertanya ni kan. Rajin bertanya ni bawa masalah kadang-kadang. Macam kisah Bani Israel. Kan? Ya Allah Ta'ala perintahkan supaya sembelih lembu. Kan? Perintahnya sembelih lembu. Kan? Tangkap ambil lembu sembelih. Settle masalah kan? Tapi tanya pula nak lembu jantan ke betina. Kan? Lepas tu warna apa? Lembu kuning ke merah ke hijau ke? Dah. Kan? Lah nak lembu betina. Lepas tu nak warna kuning. Warna kuning tu kuning yang berkilau, yang cantik. Kan dah jadi masalah, susah nak cari kan? Cuba bila turun ayat tu begitu, ikut je. Tak payah nak bahas-bahas. Jadi rajin bertanya dengan Nabi ni. Sebab apa yang kalam Nabi itu adalah Al-Quran. Apa yang Nabi ungkapkan itu adalah wahyu. Kan? Sebab Nabi tidak bercakap daripada hawa nafsu. Apa yang Nabi cakap itu adalah wahyu. Kalam Allah. Wahyu daripada Allah. Jadi sahabat ni dia rajin bertanya, Habsyi. Sentiasa menanyakan soalan kepada Nabi sehingga dia Umar al-Khattab. Sampai siapa nak
Sayyidina Umar tegur lelaki tersebut. Jangan kamu memberati Nabi SAW dengan soalan ini tiba tu. Hukum. Ya. Suka nak tanya. Nak pakai serban hijau ke merah? Tanya. Majlis korban. Tahun ni kan nak buat korban. Dah tanya pakaian macam mana. Kan? Sekali lagi korban nak berapa ekor. Kan? Dah tak dah 7 ekor. Nanti kat mana nak buat, siapa tu, siapa ni. Soalan-soalan tu dia membuatkan jadi hukum. Kan? Terpaksalah mengurusi fikir kan. Jawatan kuasa nak fikirkan macam mana nak tentukan macam mana. Kan? Tapi sesama kita ni tak ada masalah. Tapi bila tanya dengan Nabi, dia jadi masalah. Sebab apa yang Nabi cakap itu takut jadi suatu hukum. Kan? Takut jadi hukum. Baik. Jangan kamu memberati Nabi SAW dengan soalan-soalan kamu. Lalu Nabi SAW berkata, bila Nabi dengar macam tu, Sayyidina Umar tegur sahabat ni, Nabi pun terus kata, biarkan dia wahai anak Al-Khattab. Lantas berkata Umar, maka turunlah surah Al-Insan ke atas Nabi SAW. Sedang lelaki hitam tadi berada di sisinya. Kan? Dia tunggu nak tanya dekat Nabi. Nabi apa? Lelaki ni tadi, Habsyi ni, dia tunggu je nak tanya dekat Nabi. Nak tanya soalan ni kan. Tak sempat dia tanya. Ayat tu dah turun dulu. Menerangkan apa yang dia nak tanya. Hebat. Lalu apabila Nabi SAW membacakannya sehingga sampai ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat syurga, tiba-tiba lelaki hitam tadi memekik, menjerit, lalu tiba-tiba mati. Sampai macam tu sekali. Nabi cerita tentang syurga. Ayat tu ada ayat yang ceritakan tentang syurga. Lelaki ni kulit hitam ni dia excited sangat sampai dia menjerit, mati dia. Kan? Sampai macam tu sekali. Lantas berkata Rasulullah SAW, perasaan terlalu rindukan syurga telah mencabut nyawa sahabat kamu. Mati tu sebab apa? Bila dengar ayat yang cerita tentang syurga tadi, dia rasa rindu sangat dengan syurga sampai mati. Mati dia. Kan? Sebab terlalu rindukan syurga. Kita tak sampai tahap tu. Kan? Kita tak sampai tahap tu. Kalau ada antara kita sampai tahap tu, tak tahulah. Kan? Cerita tentang syurga tu rindu sangat dengan syurga. Mana ayat berapa cerita tentang syurga? Banyak-banyak cerita tentang bidadari syurga, hurun ain kamsalil tentang dalam syurga, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarira. Kalau kita dengar Imam Mekah baca pun, bila sampai ayat-ayat tentang syurga tu biasanya dia akan menangis. Ya, dia akan menangis. Sebab apa? Rasa nak sangat syurga tu. Kan, rasa indahnya syurga, nak sangat, rugi kalau tak dapat syurga. Kan, sampai macam tu sekali. Tapi kita tak faham. Kan? Jadi inilah tujuan kita baca tafsir surah Al-Insan ni, supaya lepas ni kita faham, kita dapat bawa rasa-rasa tu ketika kita baca dalam solat, di luar solat. Kan? Bawa rasa. Barulah seronok kita baca sebab kita faham, insya-Allah. Okay? Baik. Bab yang kedua. Syak berapa? 3 minit. Sempat ni. Habis satu ayat. Tak habis. Baik, bab yang kedua, ayat 1 hingga 3 tentang hakikat kejadian manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira.
Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Baik, ayat yang pertama, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Sesungguhnya telah berlalu ke atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi suatu benda yang disebut-sebut. Sebelum kita lahir, kita ada satu masa yang orang tak pernah sebut pun nama kita. Ada satu waktu, satu masa yang tak ada siapa pun sebut nama kita. Kan? Sekarang ni, sentiasa orang sebut nama kita. Kan? Siapa sebut kita sekarang ni? Siapa yang duk panggil kita sekarang ni? Kan? Entah anak abah pergi mana? Abah, kau pergi surau lah, duk sembang dengan mak ni kan. Sentiasa disebut-sebut. 5 minit sekali orang sebut nama kita. Tengah minum tersedak, ada yang nyebut tu. Kan? Tapi ada satu waktu, satu masa yang tak ada siapa pun sebut kita. Kalau ada orang sebut kita masa tu, pelik lah. Kan? Bila? Ketika kita belum lagi dijadikan. Belum lagi dijadikan oleh Allah SWT. Sebelum mak dan ayah kita tu bercampur. Kan? Belum tu lagi. Tidak ada siapa pun yang, tidak ada sesuatu pun yang menyebut tentang diri kita. Baik, tafsirannya sesungguhnya telah berlalu satu masa yang mana pada ketika itu sememangnya manusia tidak wujud di alam ini. Begitu juga Nabi Adam AS dan zuriat-zuriatnya tidak wujud, tidak dikenali, tidak dicipta dan tidak disebut-sebut pun oleh makhluk-makhluk Allah yang terdahulu dari kalangan malaikat dan jin. Sebelum Allah jadikan manusia, tak ada siapa pun tahu tentang kejadian manusia. Kan, tak tahu pun jin ke makhluk-makhluk yang ada sebelum tu, tak pernah tahu pun, tak pernah terlintas pun nanti akan ada manusia yang menghuni bumi. Sebab tu bila Allah Ta'ala beritahu malaikat nak jadikan khalifah di atas bumi, malaikat macam terperanjat. Kan? Malaikat macam terperanjat dan menyatakan kenapa nak jadikan yang ada ni pun dah teruk melakukan kerosakan di atas muka bumi, kenapa nak jadikan lagi, nak terus jadi lagi teruk ke atas muka bumi ni? Kan? Saya sampai macam tu sekali. Ayat ini membuktikan bahawa Allah berkuasa membangkitkan semula manusia pada hari kebangkitan yang pasti berlaku dan menempelak golongan yang mengingkari. Maknanya sebelum manusia wujud lagi, Allah dah tahu dah. Sebelum Allah Ta'ala jadikan Adam, Allah dah tahu dah prosesnya. Kan? Sebab tu kita kata semuanya telah tercatat di azali. Kan? Semuanya dah tercatat, dah ada dalam perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta tentang diri kita pun Allah Taala dah tulis dah. Allah Taala dah catat, dah ditentukan bila kita lahir, bila kita mati, rezeki kita macam mana. Kan? Kehidupan kita macam mana? Siapa yang selalu rapat dengan kita? Siapa yang akan mengusui kita? Semuanya dah ada dalam perbendaharaan Allah, dalam catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kata kita ni hanya melakonkan sahaja. Kan? Melakonkan sahaja dengan watak-watak yang kita ambil, kita hanya lakonkan sahaja. Kan? Skripnya semua dah ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita hanya lalui sahaja. Kan? Sama ada kehidupan kita susah ke, senang ke, seronok ke, tak seronok ke, sedih ke, semuanya telah tercatat, dah ditulis pun. Kita faham perkara ini akan membuatkan kita sentiasa tenang, sentiasa kita berlapang dada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berjalan sesuatu yang menggembirakan kita, kita akan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah nasib kehidupan kita ini berlaku sesuatu yang sebaliknya, yang hati kita tak suka, yang tak kena dengan apa yang kita suka, kita akan kembalikan ianya kepada Allah dan kita akan berlapang dada. Kan? Kita akan rasa, oh Tuhan dah sedang menguji aku. Kan? Dan kita kembalikan ujian itu kepada Allah, barulah hati kita jadi tenang. Kan? Supaya kita tak menggelabah, tak cepat melatah. Kan? Adalah tu hikmahnya kenapa Tuhan buat aku macam ni. Kan? Kita hanya berharap kepada Allah. Ayat ini membuktikan bahawa Allah berkuasa membangkitkan sebelum manusia pada hari kebangkitan. Allah boleh jadikan kita daripada sebelumnya kita tak ada, dan nanti Allah Ta'ala akan mematikan kita semuanya, dan Allah boleh bangkitkan semula kita. Kan? Itu aturannya kan. Tuhan dah janji dah, aku akan bangkitkan semula. Dan Tuhan akan bangkitkan semula.
dan yang pasti berlaku dan menemplak golongan yang mengingkarinya. Ada orang tak percaya tentang kebangkitan semula ni, dia tak percaya. Kalau dah mati, matilah. Kan? Kenapa nak bangkitkan semula? Kan? Mati, bila mati masuk dalam tanah hancur habis. Macam mana Tuhan? Kafir, yang kufur kepada Allah, dia tak percaya. Kerana mustahil bagi Allah yang berkuasa menjadikan sesuatu yang sememangnya tidak wujud. Tidak ada contoh sebelumnya, tidak mampu untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah sedia dijadikan. Mustahil bagi Allah, sebab Allah boleh buat semuanya. Kan? Ada ke prototipe manusia sebelum Allah jadikan kita ni? Kan? Dah ada dah prototipe tersimpan di museum. Kan? Bila Tuhan sampai masa Tuhan nak jadikan, Tuhan perintahkan malaikat pergi ambil. Tu kat sana, kat museum sana tingkat berapa ada contoh. Jadi nak buat bentuk macam ni. Ada ke? Tak ada. Kan? Tak ada apa. Tak ada mold, tak ada prototype, tak ada. Kan? Tapi bila sampai masa Tuhan nak jadikan, Tuhan terus jadikan. Kan? Hebatnya Allah yang maha berkuasa. Jadilah kita dengan wajah yang seakan-akan sama tapi tak sama. Orang kata kita, setiap orang ni ada apa? 7 orang yang sama dengan kita. Kan? Ada 7 orang yang sama dengan kita. Pernah jumpa? Berapa dah pernah jumpa? Kan? Kalau dalam Facebook kan, ada orang hantar gambar kat Facebook, tiba-tiba gambar tu dia tag saya. Gambar tu tag saya. Dalam Facebook, sistem Facebook tu, dia tag saya. 2-3 kali, saya kata kenapa tag nama aku dekat gambar orang tu? Gambar orang lain. Terus ada yang lain, saya tak pernah sampai pun tempat tu, saya tak kenal pun orang tu. Tapi kawan-kawan dia saya kenal. Orang tu saya tak kenal. Tapi gambar tu dalam Facebook tu dia tag saya. Nama saya dekat muka orang tu. Bila saya tengok balik, ada iras. Kan? Ada iras. Jadi gambar tu saya print screen, saya tunjuk dekat anak. Cari bapa. Mana bapa? Dia pun tunjuk dia tu. Kan? Tengok dalam gambar je lah. Kan? Ada persamaan. 7 katanya kan? 7 kan? Carilah tuan-tuan. Mana tahu boleh buat kawan. Ini menjadi yang tak ada, jadi ada. Ditiadakan dan dihidupkan semula. Mustahil bagi Allah. Firman Allah, hal ata wallahu ta'ala a'lam. Cukup setakat tu. Sambung lagi insya-Allah bulan hadapan. Petang tadi saya dah suspend lah. Rasa macam nak pergi check in ni. Daripada pukul 12 saya dah 5,000. Lain macam masa ni, rasa tak boleh datang kuliah malam ni. Rupanya angin, kembung perut. Biasa petang bila mandi ataupun ambil uduk solat asar tu biasanya akan jadi